Salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang tugasan 2 Penghantar Kesusasteraan Melayu iaitu Pemikiran dalam Karya Melayu. Adakah anda sudah bersedia? Pemikiran yang pertama adalah pemikiran kritikan sosial. Pemikiran kritikan sosial dikatakan positif kerana cerita ini menunjukkan sikap masyarakat yang menegakkan keadilan dan menghargai nilai kebenaran. Contohnya, saudagar kain pula sangat marah apabila mengetahui bawang putih dan ibunya bersikap kasar terhadap bawang merah dan membunuh ibunya sewaktu ketiadaannya pada muka surat 39. Ini menggambarkan bahawa masyarakat menghargai keadilan dan tidak membiarkan kezaliman berterusan. Contoh pada masa kini, pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap individu yang melakukan penindasan. Seterusnya, pemikiran kritikan sosial dikatakan negatif kerana cerita ini ada menunjukkan sifat penindasan sosial, ketidakadilan dan diskriminasi dalam keluarga dan masyarakat. Contohnya, jika bawang merah dan ibunya berehat setelah penat bekerja, ibu bawang putih akan mengherdik mereka pada muka surat 7. Ini menunjukkan sikap manusia yang menindas golongan yang lemah. Pada masa kini, masih wujud diskriminasi terhadap golongan miskin atau pekerja bawahan yang dipaksa bekerja keras tanpa belas kasihan. Pemikiran kritikan sosial dikatakan istimewa kerana karya ini menyalahkan mesej sosial bahawa kuasa, kecantikan dan kedudukan tidak boleh digunakan untuk menindas orang lain dan bahawa kebenaran akhirnya akan mengatasi kezaliman. Menurut ceritanya, bawang merah yang telah menjadi puteri mahkota negeri itu memohon pada bapaknya supaya segala kesalahan bawang putih dan ibunya dimaafkan pada muka surat 40. Ini menunjukkan bahawa kritikan halus terhadap golongan yang menyalahgunakan kuasa sambil mengangkat nilai keinsafan dan perubahan sosial. Pada masa kini, ramai pemimpin atau individu berpengaruh yang akhirnya ditegur atau dihukum masyarakat apabila menyalahgunakan kuasa atau melakukan ketidakadilan. Seterusnya kita ada pemikiran akhlak dan moral. Pemikiran yang ketiga adalah pemikiran percintaan. Untuk yang kedua adalah pemikiran dalam puisi Melayu moden iaitu Sajak Anak Jiran Tionghoa. Pemikiran yang pertama, pemikiran kemasyarakatan. Pemikiran kemasyarakatan dikatakan positif kerana sajak ini menggambarkan masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama secara harmoni. Contohnya, lihat mereka tertawa riang, Aciu tak punya gigi sebatang, Iskandar mengesat hingus ke baju, rangkap 4 baris pertama hingga ketiga. Ini menunjukkan bahawa anak-anak Melayu dan Tionghoa bermain bersama tanpa membezakan bangsa atau rupa, melambangkan perpaduan kaum. Dalam masyarakat Malaysia, hubungan antara jiran pelbagai kaum yang saling bergaul dan menghormati menjamin keharmonian negara. Pemikiran kemasyarakatan dikatakan negatif kerana perpaduan boleh tergugat jika ada sikap perkauman atau sempadan sosial. Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar rangkap pertama baris pertama. Simbol pagar menggambarkan masih wujud batas atau sempadan antara kaum dalam masyarakat. Dalam realiti, sesetengah komuniti masih terpisah mengikut kaum akibat prejudis atau kurang interaksi sosial. Pemikiran kemasyarakatan dikatakan istimewa kerana sajak ini menggambarkan perpaduan secara semula jadi dan tulus melalui hubungan harian. Melihat keduanya bergurau senda rangkap pertama baris keempat, penyair menyonyorkan keindahan hubungan yang terbina melalui persahabatan sejak kecil, bukan paksa daksaan. Keharmonian sosial dapat dibentuk melalui interaksi mesra dan kegiatan bersama di peringkat komuniti. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran kesejahteraan. Dan pemikiran yang ketiga adalah pemikiran akhlak dan moral. Pemikiran yang kedua. Yang ketiga adalah pemikiran dalam puisi Melayu tradisional Syair Perahu karya Hamzah Fanzuri.
Pemikiran yang pertama adalah pemikiran kerohanian. Pemikiran kerohanian dikatakan positif kerana syair ini menekankan pentingnya iman dan takwa sebagai panduan hidup menuju kebahagiaan akhirat. Ini menunjukkan bahawa kehidupan manusia perlu digerakkan dengan iman, keyakinan dan takwa agar sampai ke destinasi kebahagiaan abadi di akhirat. Perahu melambangkan tubuh manusia dan pulau bahagia melambangkan syurga. Dalam kehidupan moden, seseorang yang berpegang teguh pada ajaran agama akan lebih tenang. Seterusnya adalah pemikiran kerohanian dikatakan negatif kerana sajak ini adalah menggambarkan sikap manusia yang hidup tanpa panduan iman akan tersesat dan binasa. Ini menggambarkan akibat buruk jika manusia tidak memimpin dirinya dengan ajaran agama. Pilot perahu merujuk kepada diri atau hati manusia. Jika tersalah arah, hidup akan musnah seperti perahu karam di lautan dosa. Dalam realiti, ramai manusia hilang arah hidup akibat meninggalkan nilai agama seperti terlibat dalam rasuah, maksiat dan penipuan demi kepentingan duniawi. Pemikiran kerohanian dikatakan istimewa kerana syair ini berperanan membimbing manusia memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai tujuan hidup sebenar. Ini menunjukkan peranan pemikiran kerohanian sebagai panduan untuk membetulkan jalan hidup agar sesuai dengan tuntutan agama. Penyair menjadikan ajaran spiritual lebih mudah difahami melalui tamsilan perahu yang melambangkan diri manusia dalam pelayaran menuju Tuhan. Dalam kehidupan moden, pemikiran kerohanian berperanan penting dalam menenangkan jiwa, membentuk keinsafan dan mengingatkan manusia tentang tanggungjawab rohani. Ia membantu individu menghadapi tekanan hidup dengan sabar dan kembali kepada nilai keagamaan sebagai panduan utama kehidupan. Seterusnya adalah pemikiran yang kedua adalah pemikiran akhlak dan moral. Dan pemikiran yang terakhir adalah pemikiran kebijaksanaan. Itu saja daripada saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.